penasihat UMNO yang juga merupakan ketua UMNO bahagian Gua Musang, Yang Mulia Tengku Razli Hamzah. Beliau menegaskan, kali ini beliau selaku penasihat UMNO, beliau menegaskan bahawa Biro Disiplin Parti UMNO mesti tegas dalam melaksanakan tindakan terhadap mana-mana ahli yang didapati melanggar disiplin. Kerana nampak gayanya Yang Mulia Tengku Razli Hamzah tidak senang dengan kononnya ada tekanan supaya mereka yang telah disingkir, yang digantung kerana melanggar disiplin itu mau dibawa balik masuk dalam UMNO. Beliau nampaknya agak pesimis ataupun tidak senang dengan situasi tersebut. Kerana kata Yang Muhammad Tengku Razali, bagi mereka yang telah digantung atau disingkirkan sebagai ahli, tak perlulah untuk dipertimbangkan untuk dibawa masuk semula ke dalam UMNO meskipun terdapat tekanan dari mana-mana pihak. Kerana beliau bimbang, saudara, UMNO akan hancur dan rosak andai kerana tekanan pihak-pihak tertentu, maka mereka yang telah melanggar disiplin parti dan telah diputuskan untuk disingkirkan oleh lembaga disiplin parti dipaksa pula untuk menerima semula menyertai UMNO. Jadi bagi saya betul lah tu. Pandangan Yang Mulia Tengku Razli Hamzah memang jelas. Siapa saja yang melanggar disiplin parti yang berada di luar tak perlulah nak dibawa masuk balik. Presiden kena dengar juga, saudara. Ini pandangan penasihat. Bila ada pula yang bertanya tentang proklamasi rakyat, apa pandangan Yang Mulia Tengku Razli Hamzah? Sebab itu Yang Mulia Tengku Razli Hamzah mengingatkan kepada orang Melayu supaya lebih berhati-hati. Kerana ada kalanya, kata Tengku Razali, Dr. Mahathir ni ada kalanya ia melencong dari tujuan asalnya. Dia kata ada kalanya dia kona. Jadi beliau tidak menolak banyak kenyataan Dr. Mahathir bercakap tentang Melayu. Tetapi ada kalanya melencong juga. Itu mengikut kesesuaian masa untuk modal dia berpolitik. Itulah keadaan saya. Saya dah bercakap, kalau boleh Dr. Mahathir sudah-sudahlah, tak payahlah berpolitik. Wujudkan proklamasi rakyat, proklamasi Melayu ni akhirnya nanti melencong. Tengku Razali mengaku, secara peribadi dia mengaku bahawa dia tak mengkaji lagi, dia tak dengar, dia tak melihat tentang proklamasi Melayu yang diilhamkan oleh Dr. Mahathir. Tapi kalau tanya beliau, kalau bertanya Tengku Razali, beliau kata, saya cuma nak tanya, 22 tahun dia jadi Perdana Menteri tu, kenapa dia tak buat semua benda yang disuarakan? Itu persoalan saudara. Jadi saudara kena ingat, pandangan penasihat UMNO ni betul juga. Selama 22 tahun dia menjadi Perdana Menteri, kenapa tak buat? Itu ceritanya. Dan kata Tengku Razali, baru-baru ni dulu pun juga dia ada juga upakat dengan DAP. Kenapa boleh? Itu persoalannya. Sehinggalah akhirnya dia ditolak oleh partinya sendiri. Bagaimanapun dalam mengulas situasi tersebut, saya melihat juga kenyataan Yang Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menyifatkan mereka yang telah dikenakan tindakan disiplin itu adalah mereka-mereka ini yang perlu diperhalusi, dan kita mau melihat sejauh mana dia setia pada parti, sejauh mana dia kasih dan sayang pada UMNO. Sebab kadang-kadang kita tak nampak siapa mereka sebenarnya, tapi bila dah dikenakan tindakan, mula mereka menyeberang parti lain dan mencerca, malahan sanggup menjadi gunting dalam lipatan. Sebab itu beliau mengatakan bahawa pihaknya bersetuju kalau tindakan sebagaimana saranan Yang Mulia Tengku Razli Hamzah itu, bagaimanapun perlu diperhalusi. Kerana UMNO ni terbina dengan kasih dan sayang. Saudara, kita lihatlah, kata Datuk Zahid, tindak tanduk mereka yang tentunya akan terserlah apabila tindakan disiplin diambil terhadap mereka, apakah mereka akan menyerang atau mencerca hina UMNO. Andai itulah natijahnya, maka terbuktilah bahawa mereka inilah yang selama ini lebih bersifat bagaikan gunting dalam lipatan. Mereka inilah musang yang berbulu ayam. Saudara, saya terima tulisan daripada sahabat saya, Saudara Halim, dan bertajam. Saya ingat besoklah saya nak baca tulisan yang panjang. Cuma saya ingin membuat menyantuni kenyataan daripada Setiausaha Agung, veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob. Dia kata satu ketika dahulu, saat berada dalam UMNO, satu ketika dahulu dia pernah menabalkan orang untuk menjadi Sultan Kelantan pada tahun 1993
ketika kemelut antara Istana Kelantan. Saya tak nak sebut nama orang tu saya ingat-ingat sendiri saya lah. Sebab saya orang dah disingkir dan bersiap khianat pada parti, sebagai saya tak layak untuk saya sebut namanya. Malah nak sebut saya. Nanti kalau sebut nama nanti garang saya tak apa pasal saya. Jadi pada tahun 1993 ketika kemelut antara Istana Kelantan, dia menobatkan Tengku Ibrahim Petra sebagai sultan. Hari ini dia bercerita pula kononnya nak membuka lantera, mahu memperjuangkan demi agama bangsa tanah air serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Aduh. Kita tengoklah pula apa pula modal politik yang akan datang ataupun lelucon politik yang akan dilontarkannya. Sebab itu saya katakan saudara, sila buka lembaran Media Sinar pada tanggal 21 November 2020. Saya bila bercakap benda itu, saya buka balik kenyataan-kenyataan dilontarkan sewaktu dia berada UMNO. Buka lembaran tanggal 21 November 2020 yang dilaporkan oleh wartawan Nur Afizah Jaafar dengan tajuk besar. Katanya, saya nak mati dalam UMNO. Jadi soalnya kita tanya dia, mana janji-janji manismu? Kerana hari ini dia membelasah UMNO setengah mati. Sebab itu bagi saya orang ni tak layak untuk diyakini. Cakap-cakap ni tak boleh pakai. Ini yang kata cakap tak serupa bikin. Saudara, jadi sebab itu saya merasakan saranan. Ini kata Datuk Mustafa, sebab itu saranan bekas pimpinan UMNO mahu orang Melayu dan Islam mengangkat Parti PAS sebagai terah utama perjuangan ummah bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Itu kenyataan dia. Selaku seorang UMNO veteran, Datuk Mustafa Yaakob berkata, ini kerana bekas ahli Parlimen Ketereh itu sudah secara rasmi masuk PAS dan sudah tentulah dia akan memuji parti yang pernah mengkafirkannya satu ketika dahulu. Kenyataan beliau tidak mengejutkan kerana dia sekarang sudah menjadi ahli PAS. Saya ibaratkan dia itu sebagai penjual ikan. Dia pasti akan menjaja ikannya, katanya baru dan segar, walaupun ikan itu ikan lama yang telah pun diletakkan ubat tahan lama dan disimpan dalam air batu. Jadi bukanlah sesuatu yang pelik dengan kenyataan itu, kerana ketika berada dalam UMNO, dia tahu apa yang dia kata kepada PAS. Dan sekarang bila berada dalam PAS, dia mengata UMNO pula. Dia puji PAS melangit. Itu kenyataan seseagung UMNO veteran Datuk Mustafa Yaakob. Dia tak pelik dia. Sekarang ni dia kata dia nampaklah seolah PAS dia jujur berjuang untuk agama bangsa negara. Kejuruan PAS. Tapi kejuruan PAS yang sanggup menjual agama, menonggak agama, yang dulu dibelasah hanya setengah mati, apa dah jadi? Jadi sebab itu Datuk Mustafa Yaakob menyarankan supaya dia lupakanlah UMNO. Tak payah bercakap soal UMNO lah. Kerana dia telah memilih destinasi barunya. Selamat berjuang dalam PAS. Semoga dia dapat menyesuaikan dirinya dalam PAS dan berjaya menjadi tokoh penting PAS. Tak apalah, kata Datuk Mustafa Yaakob. Kami halalkanlah makan minum dan kesenangannya semasa berada dalam PAS. Cuma kami minta janganlah bila habis manis sepah dibuang, saudara. Saudara, saya masih live lagi. Nanti saya call balik, saudara. Saya masih live lagi, saudara. Saudara, jadi kesan daripada itu. Sebab itu saya bagi tahu pada kawan-kawannya, teman-temannya, nasihatlah dia. Jangan berlebih-lebihan, saudara. Kalau dia masih lagi menyerang UMNO, keberadaannya dalam PAS, maka akhirnya orang akan buka balik segala kisah silam. Jangan tunjuk diri kita hebat, jangan tunjuk kita suci. Janganlah bila dah menyertai parti yang kononnya parti berasaskan Islam, itu parti PAS, maka anda dilihat suci. Kerana kena lihat, saudara, pada tahun 2017, tanggal 31 Januari. Jangan lupa, ini kes ini belum selesai lagi. Pada tanggal 31 Januari 2017, ada dilaporkan oleh Media Sinar bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia mengesahkan telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa terhadap dia yang digantung tugas sebagai pengurusi MARA. SPRM dalam satu kenyataan berkata, agensi berkenaan akan bekerjasama dengan bahagian audit dalaman MARA bagi menyiasat beberapa isu, membabitkan isu rasuah dan salah guna kuasa. Dan ini tegaskan bahawa siasatan SPRM tertumpu pada isu rasuah dan salah guna kuasa. Berhubung pembabitan beliau dalam penajaan pasukan bola sepak Kelantan. Saudara, jangan saudara. Sebab itu saya haraplah
kalau sahabat karib beliau, orang yang rapat dengan si dia, nasihat-nasihatlah. Jangan terlajak. Kalau lebih-lebih nanti, orang akan belasah lebih teruk. Bagi saya lah, tak nak masuk menyertai parti sebut. Tapi janganlah bila menyertai parti sebut, maka UMNO ni dilihat jijik sejijik-jijiknya. Malah mau dikuburkan. Sedangkan dia pernah melafazkan, kalau boleh saya nak mati dalam UMNO. Jadi orang melihat orang macam ini, apakah boleh diyakini cakapnya? Jadi bagi saya lah, saya haraplah, Selamat Kelana dia kata pemimpin seperti dia tu bukan bersih. Cuma dia kata dia tak ada bukti. Sabarlah saudara. Kesan ini kadang-kadang, kesan ini orang akan buka balik. File-file begitu. Dia nak berceramah, boleh berceramah. Tak ada masalah. Saudara Pen Omi, biarlah dia berceramah. Tapi masalahnya saudara, sebagaimana kata ketua perangan, seorang ketua perangan UMNO bahagian Ketereh, saudara Nik Saiful Adli, dia berkata ajakan bekas ketua bahagian itu supaya rakyat bersama-sama menyokong PAS memanglah telah pun dijangka. Katanya skrip beliau sudah menjadi skrip biasa yang dibacakan oleh ahli baru PAS yang baru melompat, yang meninggalkan parti. Jadi bukan saja dia, bahkan pemimpin lain yang masuk PAS dari parti lain juga buat perkara sama. Itu belum termasuk skrip untuk menghentam parti asal yang mereka tinggalkan. Jadi dia percaya ada dalam silibus ahli-ahli PAS tersebut. Nek Saiful berkata apa yang menarik, bekas menteri sebut dan bekas Susah Agung itu turut membuat perbandingan UMNO dengan PAS. Itu parti barunya yang kononnya lebih jujur dari perjuangan. Itu yang kadang-kadang orang melihat, betul kau cakap ni. Sebenarnya ramai orang tidak tahu sejarah kerjasama PAS dengan parti-parti lain sejak awal kemerdekaan. Bolehlah dia membuat naratif kata itu ini, tidak ada parti yang pernah bersama PAS kekal atau kerjasama berakhir dengan pembalahan. PAS pernah bersama dengan Parti Perikatan Barisan Nasional dari 1972 hingga 1978, tapi akhirnya tinggallah gabungan itu. PAS juga pernah bergabung membentuk Angkatan Perpaduan Ummah pada 1990, termasuk Gagasan Rakyat bersama DAP dan Parti Rakyat semasa pilihan raya umum PRU. Bila APU gagal, PAS keluar. Pada tahun 1999, ketika pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau berkata PAS juga mengambil kesempatan membuat gagasan baru dinamakan Barisan Alternatif bersama penyokong-penyokong Perdana Menteri sekarang yang ada sekarang. Jadi Pakatan Rakyat juga dibentuk pada tahun 2008 serta Gagasan Sejahtera bersama Parti Ikatan pada 2016. Semuanya ditinggalkan oleh PAS. PAS kembali bersama UMNO membentuk Muafakat Nasional pada 2019. Namun sekali lagi keluar gabungan itu untuk bersama bersatu dan membentuk Perikatan Nasional. Sejarah ini, kata Ketua Perangan UMNO Ketereh itu tadi, kata sejarah ini patut semua orang ingat kerana ketika itu dia adalah Susah Agung. Dan melihat sejarah perpecahan dilalui PAS dalam gabungan pelbagai parti, adakah ini dimaksudkan PAS berjaya menyatukan orang Melayu? Bekas Exco Pemuda itu berkata jika hendak dibandingkan UMNO yang bentuk kerjasama dalam Parti Perikatan yang kemudian bertukar nama kepada Barisan Nasional sehingga kini masih kekal, hampir semua parti komponennya kekal. Jadi dia sendiri lebih 30 tahun memimpin UMNO di pelbagai peringkat dan tidak pernah berniat meninggalkan parti sehingga dipecat kalian. Jadi jika beliau kata pemimpin UMNO gagal memimpin orang Melayu, bukankah beliau juga sebagai pemimpin UMNO ketika itu? Jika benar dakwaan parti UMNO tidak relevan, pastinya beliau sendiri tidak menunggu puluhan tahun untuk setia bersamanya. Itu tulisan dan kenyataan daripada Ketua Perangan UMNO Ketereh yang pernah bersama dengannya.